Weh Mi, Ha. jom beli barang. Mau apa tu? Video assignment lah. Siap apa? Mengajar Malaysia lah. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Wizurai Alfonso di Albuquerque telah menyiapkan menu hidangan daripada setiap budaya-budaya di Malaysia, iaitu terdiri daripada masakan menu hidangan daripada budaya Cina, Melayu dan juga India. Dan yang pertama ialah masakan daripada Cina, budaya Cina iaitu sup. Kemudian kami ada hidangan yang kedua iaitu daripada budaya India iaitu kari. Dan kemudian yang terakhir kami ada daripada budaya Melayu sendiri iaitu nasi lemak. Jadi selamat menonton. Ini adalah bahan masakan untuk masakan Cina iaitu sup Cina. Pertama sekali, potong bawang besar dan potong bawang kecil. Seterusnya, potong lobak merah dan masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam satu bekas. Okey, yang pertama sekali, kita buka api. Masukkan sedikit minyak ke dalam kuali. Setelah minyak panas, masukkan bawang kecil dan bawang besar ke dalam kuali. Dan tumis hingga layu dan mengeluarkan bau yang harum. Masukkan lobak merah. Masukkan air ke dalam kuali dalam 2,5 cawan besar. Kuatkan api sedikit. Masukkan cube ayam sambil menghancurkannya. Kacau bahan-bahan tersebut hingga sebati. Kemudian, masukkan gula dan garam sebanyak 1 sudu besar. Pecahkan 2 biji telur, kemudian kacaunya sehingga kembang. Seterusnya, masukkan telur tersebut ke dalam kuali dengan secara perlahan-lahan. Kacaunya sehingga rata. Okey, dah boleh hidang. Nampak menarik dan sedap. So, inilah hasilnya masakan Cina iaitu sup Cina. Menu yang kedua, saya akan masak masakan budaya bagi kaum India iaitu kari ayam. Pertama sekali, potong 2 biji bawang besar dan juga bawang putih halus. Kemudian, potong kentang kepada bentuk cube yang sesuai atau lebih tepat lagi muat dengan mulut sendiri. Letakkan bahan-bahan yang telah dipotong ke dalam bekas yang sesuai. Pertama, masukkan minyak yang mencukupi.
Kemudian masukkan bawang besar dan juga bawang putih yang telah dipotong halus sebentar tadi ke dalam minyak yang telah kita panaskan di dalam kuali. Jika rasa minyak tidak mencukupi untuk bawang, masukkan sedikit minyak lagi. Tumis sehingga bawang putih dan bawang besar menjadi harum. Masukkan perencah kari babas yang secukupnya ke dalam kuali tersebut. Jika kari itu terlalu kering, masukkan air setengah cawan sahaja supaya memberi ia senang untuk kacau. Seterusnya, kita masukkan kentang yang telah dipotong di awal video tadi. Kacau kentang itu sehingga sebati dan bercampur dengan serbuk kari tersebut. Tunggu sehingga kari pecah minyak dan kemudian masukkan ayam yang telah kita cuci tadi sebanyak yang anda mahu. Ratakan kari tersebut dengan ayam dan tutup sehingga ayam itu mati air. Tunggu selama 10 minit, kemudian buka kuali tersebut dan tambah 2 cawan air supaya menghasilkan kuah. Kemudian kacau sehingga sebati dan tutup semula dan tunggu selama 15 minit. Tunggu selama 15 minit dan kemudian masukkan garam dan gula sebanyak 2 sudu penuh. Nampaknya kita terlupa satu bahan yang penting, iaitu santan. Masukkan santan dalam 1 kotak. Ketika santan ini diletakkan, anda boleh melakukan pelbagai gaya yang anda mahu. Teh tarik mamak, teh tarik dalila, teh tarik dinaina pun boleh, asalkan jadi apapun jadi. Kemudian gaul sehingga sebati. Tunggu selama 15 minit dan kemudian makanan kita telah siap untuk dihidangkan. Inilah keputusan akhirnya. Ini dia kari ayam ala-ala India. Terima kasih daripada saya. Sumbat doa. Jadi ini merupakan menu yang terakhir, iaitu masakan budaya Melayu, iaitu nasi lemak, dan ini bahan-bahannya. Sediakan beras halia dan juga serai. Potong halia menjadi saiz yang bersesuaian. Kemudian masukkan halia yang dipotong ke dalam beras. Masukkan santan 2 kotak ke dalam beras yang disediakan. Masukkan air mengikut kuantiti beras. Masukkan secubit garam ke dalam beras agar rasanya lebih menarik. Kemudian kacau sehingga sebati. Seterusnya masak nasi menggunakan rice cooker. Potong bawang merah dan juga bawang putih serta potong halia. Masukkan bahan-bahan yang dipotong ke dalam pengisar makanan.
Kemudian masukkan juga ikan bilis ke dalam pengisar makanan. Seterusnya masukkan air mengikut kuantiti bahan-bahan tersebut. Seterusnya hidupkan pengisar makanan agar bahan-bahan tersebut dapat dikisar dengan baik. Masukkan minyak ke dalam kuali. Kemudian masukkan bahan-bahan yang dikisar ke dalam kuali. Ambil sini toplet ni. Biarkan bahan-bahan yang dikisar itu tumis sehingga masak. Seterusnya, masukkan cili boh mengikut kadar kuantiti yang mencukupi. Kacau sehingga sebati. Masukkan sos cili dan juga sos tiram mengikut kadar yang mencukupi. Masukkan kicap sebagai penambah rasa. Kacau bahan-bahan tersebut sehingga sebati. Masukkan campuran gula dan garam ke dalam bahan-bahan tersebut. Kacau sehingga bahan-bahan tersebut menjadi sebati. Masukkan secukup rasa yang mencukupi. Kacau sehingga sebati. Kemudian masukkan 2 keping asam gelugur. Okey, sambal pun siap untuk dihidangkan. Nasi pun siap dimasak dengan sempurna. Wow, sedapnya bau. Okey, menu yang terakhir budaya masakan Melayu iaitu nasi lemak telah pun siap dihidangkan. Terbaik. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Berharap dengan apa yang dikongsikan ini dapat memberikan sedikit ilmu ataupun pengetahuan baru kepada kita semua. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang berada pada arus kemodenan ini, janganlah sesekali kita pernah untuk melupakan segala budaya yang telah ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu kepada kita. Seperti kata Hang Tuah, takkan hilang Melayu di dunia. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.